Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, kita berada pada satu fasa pemerintahan Malaysia baru yang sedang dalam usaha bersungguh-sungguh menghadapi krisis ekonomi dan sara hidup yang mencabar. Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menyatakan ketegasan dan komitmen beliau bagi memberikan sepenuh tenaga dan keikhlasan dalam kerja-kerja ini. Tidak patut lagi wujud isu menyokong Datuk Seri Anwar bermaksud menyokong Pakatan Harapan, menyokong Barisan Nasional, menyokong Zahid atau seumpama dengannya. Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim telah dilantik oleh pemerintah kita yang sah, iaitu Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Maka Anwar Ibrahim bukan sekadar ahli politik. Beliau ialah Perdana Menteri kita yang wajib disokong dan diberikan penghormatan. Inilah pegangan Ahlussunnah wal Jamaah yang telah disepakati oleh seluruh umat Islam. Hanya khawarij dan pemberontak sahaja yang tidak bersetuju dengan etika ini. Jika pemimpin diuji dengan amanah dan integriti, Anwar Ibrahim dan ahli-ahli kabinet diuji dengan amanah dan integriti, manakala kita pula sedang diuji dengan ketaatan dan kesetiaan kepada mereka. Para pemimpin, Anwar Ibrahim, Zahid Hamidi dan seluruh mereka akan ditanya dan dipersoalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita jangan lupa, kita juga akan dipersoalkan dan akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW sebut, as-sam'u wa ta'ah 'alal mar'il muslim fi ma ahabba wa karih, ma lam yu'mar bi ma'siyatin. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Mendengar dan taat adalah wajib bagi setiap Muslim, baik dalam hal yang ia sukai maupun yang tidak ia sukai, selama ia tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan. Dan adapun jika ia diperintahkan melakukan maksiat, maka tidak ada kewajipan untuk mendengar maupun taat lagi. Hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Anda mungkin tak suka kepada Anwar Ibrahim kerana kesukaan anda kepada Muhyiddin Yassin. Anda mungkin meluat dengan semua posting Anwar Ibrahim di media sosial kerana anda merasa dia munafik dan menunjuk-nunjuk. Tapi itu semua adalah ujian untuk anda. Kalau tak suka, tak payah tengok, swipe saja. Jangan komen menghina, mengeji dan memburuk-burukkan Perdana Menteri kita. Macam mana pun dia ialah Perdana Menteri kita, pemimpin kita yang wajib kita hormati, yang wajib kita sokong. Itu pendirian kita Ahlussunnah wal Jamaah sejak zaman berzaman, sejak zaman Tun Mahathir, sejak zaman Tun Abdullah Ahmad Badawi, Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Ismail Sabri. Kita tegas dan akan terus berpegang dengannya. Kedua, baru-baru ini ada pertemuan antara ulama dan juga Perdana Menteri Malaysia. Dan hari ini saya nak react kenyataan Datuk Seri Anwar di dalam majlis berkenaan. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Peranan ulama bersama umara, guru-guru agama, tugas kita adalah mendidik, dakwah, memberikan kesedaran dan mempertahankan apa disebut tradisi ilmu dan tradisi akliyah yang juga disebut oleh Profesor Naqib Al-Atas dan seluruh sejarah umat Islam, bahawa dididik dengan kefahaman, tetapi ditambah Dengan kefahaman, dengan kasih sayang. Umat yang disebut keseimbangan yang sederhana itu adalah umat yang mempertahankan, yang tidak terburu-buru dengan kemarahan, dengan hukuman, dengan mengkafirkan atau merendahkan derajat orang, apalagi fitnah. Jadi sebab itu kita kena selamatkan keadaan. selamatkan keadaan. Saya yakin insya-Allah orang Melayu dan martabat Islam boleh kita tingkatkan dengan pimpinan yang punya ketegasan untuk membela nasib rakyat terpadu. Itu keyakinan saya. Maknanya sama ada melalui sistem pendidikan kita yang harus kita perbaiki, letakkan anak muda punya kefahaman jelas untuk memimpin ini, atau melalui sekolah-sekolah agama, pondok, tahfiz, semua dengan satu pahaman yang membina, tidak meroboh.
kefahaman yang membina dan tidak merobohkan. Baik, kita dah tengok video berkenaan sama-sama. Pertama, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan tugas ulama, umara, pemimpin dan guru-guru agama adalah mendidik, dakwah dan mempertahankan tradisi ilmu dan akal. Ia adalah apa yang kita lakukan pada hari ini di dalam projek memandaikan umat dengan ilmu. Yang kedua, beliau juga sebutkan didikan itu melalui jalan kefahaman dan juga kena ada kasih sayang. Dia tak boleh kefahaman semata-mata, dia perlu wujud kasih sayang di dalam setiap usaha memberi kefahaman itu. Ketiga, dia kata menjadi umat yang sederhana dan mempertahankannya sehingga tidak terburu-buru marah, hukum, kafir mengkafir, merendahkan darjat orang, apatah lagi menfitnah. Dan anda boleh tengok dalam video-video reaction kita yang kita memang menentang orang-orang seperti itu. Yang keempat, disebutkan oleh Perdana Menteri, peranan kita hari ini ialah selamatkan keadaan dengan cara memberikan kefahaman yang membina di seluruh institusi pengajian Islam dan bukan kerja kita untuk merobohkan. Itu keempat-empat poin yang disebutkan oleh Perdana Menteri. Dan saya fikir ini adalah poin yang cukup penting dalam kita menghadapi cabaran hari ini. Saya yakin apa yang disebutkan oleh Perdana Menteri ini adalah hasil daripada pengamatan dan pengalamannya yang panjang. Bila difitnah, keluarganya dihina, suaranya disekat dan digunakan pelbagai cara untuk membunuh peribadinya. Ahli politik telah menindasnya dengan pelbagai salah guna kuasa. Agamawan menggunakan pelbagai dalil untuk menghentamnya sehingga menyebutkannya berlakon seperti mana yang pernah disebutkan oleh Ustaz Engku Ahmad Fadil pada 2 tahun lepas. Sebahagian agamawan yang jijik pula mengatakan Anwar adalah pembela LGBT dan mesra orang kafir. Itu semua ditadah oleh Anwar sejak zaman berzaman sehinggalah nama beliau dibersihkan tanpa syarat oleh Yang di-Pertuan Agong pada Mei 2018. Saya yakin Anwar dengan posisinya selaku Perdana Menteri Malaysia tidak mahu apa yang dia hadapi dahulu dihadapi pula oleh rakyat-rakyat yang lain. Apatah lagi rakyat Marhain ini ditindas, dipenjarakan hanya kerana labelan-labelan bohong dan palsu. Saya yakin juga Anwar tidak akan terpedaya dengan gelaran ulama yang disandarkan kepada fulan bin fulan dengan memakai serban itu dengan serban ini, mengikat dengan cara sanad itu dengan cara sanad ini, tetapi mulutnya asyik berzikir dengan Wahabi, Wahabi dan Wahabi, sehingga betapa ramai orang yang tidak kenal langsung dengan Muhammad bin Abdul Wahab telah dituduh dengan istilah Wahabi. Betapa ramai ustaz-ustaz yang teguh membela sunnah ditindas, bahkan ada yang dipenjarakan atas labelan jahat Wahabi. Saya mengajar di masjid dan surau atas fiqh mazhab Asy-Syafi'i yang terbuka, atas manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang jelas, seperti mana yang kami belajar di Al-Azhar, tetap dilabel dengan labelan Wahabi sehingga digugurkan mengajar di beberapa masjid dan surau hanya kerana satu label semata-mata. Digunakan pelbagai tindakan untuk menjatuhkan orang yang dilabel dengan label itu. Guru dan rakan Anwar Ibrahim, Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah, juga telah mendapat gelaran jahat berkenaan sehingga dia turut dihina dan ditolak oleh ustaz-ustaz si penasihat talam dua muka. Ustaz-ustaz yang jahat yang merasa tergugat apabila jemaah sudah rajin bertanya soalan-soalan yang mencabar. Saya yakin Anwar dapat membezakan rakan dan musuh, ulama yang baik dan ulama yang jahat, sehingga niat kita untuk mewujudkan umat yang sederhana itu tercapai, iaitu umat yang mempunyai kerohanian kesufian, keteguhan salafiyah, ketajaman pemikiran ahli kalam dan ketokohan ilmu para fuqaha. Kata Al-Qaradawi di dalam kitabnya Khitabun al-Islami fi Asr al-Ulamah, kita ambil manfaat dari setiap kumpulan lalu kita satukan dan kuatkannya dalam sistem yang sederhana. Benar seperti mana yang disebutkan Perdana Menteri, kefahaman yang membina bukan merobohkan, bukan menggunakan kuasa dan jawatan lalu menindas seperti mana Imam Ahmad ditindas, bukan menggunakan kuasa untuk bertindak atas label dusta seperti mana yang pernah ditimpa kepada Imam Al-Bukhari rahimahullah di hujung hidupnya sehingga beliau dianggap sesat dalam akidah. Yang buat kerja jahat itu bukanlah orang awam tetapi ustaz-ustaz dan ulama yang berkepentingan lalu menggunakan umara
yang mahu kekal pada sisi politik dan jawatan. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Hari ini saya nak sebut kepada anda supaya anda dapatkan buku Dakwah Tanpa Jubah yang saya tulis beberapa tahun lepas. Banyak kata-kata Qardawi yang saya quote di dalam isu ini. Banyak pendirian-pendirian berkaitan tentang pendakwah yang telah kita letakkan di sini. Semoga ia dapat memberikan manfaat kepada anda. Dapatkan di Shopee, dapatkan di Lazada. Link saya letak di bawah. Terima kasih banyak. Semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita. Kita jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.